Make dalam kiraan 3. 1, 2, 3. Nama saya Mikhail Sawi, DKA Civil Engineering. Saya dari kelas DKA 5B. Saya anak kedua dan saya masih single. Nama saya Susi Steli Pulang. Umur saya 20 tahun, baru bulan April hari itu. Saya anak ketiga. Oh, ada abang ataupun kakak? Kakak. Ataupun kakak. Okay. Kakak. Yourself, My name is Christopher Cesalong. what is your program? Nama saya Christopher Cesalong. DKA 5B. Saya berumur 20 tahun. Adik-beradik berapa? Saya anak sulung. Anda sulung kah? Kita tak ada abang. Bukan ada adik kah? Adik ada. 2 orang. Nama saya Britney Robertson. Saya dari kelas DKA 5B. Umur saya 20. Okay, yang kita tahu, contohnya mendengar. Jika kita mendengar, kita boleh belajar untuk mengetahui keputusan yang berbeza-beza dari segi lain-lain pandangan ataupun apa kita aspek. Okay, seperti yang kita tahu, anak akan mendengar dengan teliti apa yang dikatakan oleh apa dikatakan oleh orang lain, ya, seperti pendapat mereka ataupun pandangan mereka. Kita akan mendapatkan jawapan. Setelah itu kita memberikan respon, kita memberikan tindak balas kepada persoalan-persoalan yang diberikan oleh mereka. Okay. Bagi saya, kemahiran berbicara ini penting lah bagi saya, sebab kan dia macam kalau kita contohlah kita ada miscommunication dengan pihak atasan, kalau dia bekerja mungkin boleh mengundang sesuatu masalah kepada syarikat kan, contohlah. Contoh saja. Tapi bagi saya komunikasi itu juga macam penghubung antara seluruh orang staff semua yang bekerja di situ. Jadi bagi saya yang penting lah. Ya. Untuk menyampaikan sesuatu maklumat dengan betul tanpa menimbulkan salah paham. Selain itu, kita juga akan lebih senang berinteraksi dengan orang lain untuk menyampaikan ide masing-masing mengenai topik yang dibincangkan. Salah satunya adalah berfikiran terbuka. Contohnya, berfikiran terbuka ini adalah kita bersikap terbuka untuk mendengar pendapat orang lain dan bukan hanya mendengar pendapat kita sahaja. Kemahiran komunikasi mendengar ya adalah salah satu contoh kemahiran komunikasi di tempat. Okey, mendengar ini seperti yang kita tahu, dengan mendengar kita dapat mencari penyelesaian inovatif. Sekiranya anda tidak mendengar dengan apa yang dikatakan oleh pihak lain, kita tidak akan mendapat apa yang kita sebutkan sebagai hasil, ataupun kita tidak akan mendapatkan tindak balas yang secukupnya daripada pihak-pihak yang lain. Okey, yang kedua, kita akan mengumpul dan menilai idea-idea yang diberikan oleh orang lain ataupun beberapa orang lain. Dan yang seterusnya, kita akan dapat dengan mendengar dengan teliti akan menghasilkan salah satu bonding ataupun hubungan di antara pekerja dengan pekerja yang lain dengan lebih rapat. Jenis komunikasi yang saya sarankan adalah maklum balas. Bagi saya, kalau contohlah maklum balas ni macam merespon balik ada di orang atasan. Jika contohlah macam orang atasan tu telah memberikan tugas kepada kamu, tapi kamu tidak merespon, akan menyebabkan pergaduhan ke ataupun masalah ke. Jadi Ya, betul. saya sarankan macam maklum balas tu kurang macam penghubung antara
dua insan lah, dua individu. Ya, dua individu, betul. Individu agar tidak berlakunya Salah faham. kesalahfahaman. Ya. Keyakinan. Penting untuk yakin dalam interaksi kita dengan orang lain. Keyakinan kita akan menunjukkan akan sekejap kita akan lebih percaya dan sependapat dengan kita dengan cadangan yang kita berikan. Contohnya, kita menyampaikan pendapat menggunakan nada yang mesra, tapi kita menyuarakannya dengan yakinlah, macam itu. Salah satunya adalah berfikiran terbuka. Contohnya, berfikiran terbuka ini adalah kita bersikap terbuka untuk mendengar pendapat orang lain dan bukan hanya mendengar pendapat kita sahaja. Okey, contoh kemarin komunikasi seperti mendengar. Contohnya dalam situasi semasa kita dalam mesyuarat ataupun dalam perbincangan sesama pihak yang lain. Contohnya semasa perbincangan dilakukan, kita boleh bertanyakan soalan. Setelah mendengar daripada apa yang mereka nyatakan, kita boleh bertanyakan soalan ataupun kita berikan tindak balas terhadap apa yang dinyatakan tadi oleh rakan-rakan sekerja ataupun rakan-rakan pasukan. Ya, dengan itu kita akan dapat mengimplementasikan mengimplementasikan apa yang kita bincangkan sebentar tadi dan boleh kita letakkan sebagai satu kondusif ataupun boleh kita letakkan sebagai satu apa kita kata tindak balas yang lebih berkesan untuk kumpulan-kumpulan. Contoh Contoh seperti situasi, ya. yang saya katakan tadi kan. Ya. Contohlah bos tu tadi dia menyampaikan sesuatu perkara seperti notis ataupun macam pengumuman lah dari pihak atasan kepada kita. Jadi kita ni sebagai pekerja perlu merespon notis tersebut seperti contohlah jika bos tersebut dia ingin mendapatkan maklum balas daripada pekerja berkenaan dengan fasiliti syarikat tersebut. Jadi kita harus merespon atau maklum balas. Jika kita tidak memaklum balas respon notis tersebut, maksudnya kita macam mengabaikan diri sendiri. Mengabaikan diri sendiri. Ketika kita sedang berbicara dalam kumpulan, kita harus yakin masa mengemukakan cadangan atau idea supaya rekan sekerja akan lebih percaya dan yakin dengan cadangan yang kita kemukakan. Dengan itu kerja kita akan lebih lancar lah. Macam tu. Contohnya kita dalam perbincangan kumpulan, seseorang itu mesti mendengar pendapat orang lain. Okey, kesimpulan untuk komunikasi kemahiran mendengar. Oleh itu kita mesti luangkan masa lebih banyak untuk belajar mendengar ketika orang memberikan pendapat daripada bercakap. Sebab itu akan kita memberikan impak lebih berkesan untuk kita menganalisis kesemua perbincangan yang dilakukan bersama rekan sekerja ataupun rekan pasukan. So adalah sangat penting untuk kita mendengar dan memberikan tindak balas selepas itu ataupun kemudiannya. Bagi saya kemahiran berbicara dan berkomunikasi ini macam satu yang sangat penting sebenarnya. Kesimpulannya dia adalah sangat penting. Ya. Faham. Ya, dia sangat penting dan dia dapat mengelakkan permasalahan ataupun persengketaan ataupun pemecatan. Ya, anda contohlah tidak akan kalau dipecat. ada orang tersebut tidak dengar cakap kita dan ataupun kita ni macam kesalah ataupun tidak terkasar bahasa komunikasi yang bagus, Ya. dia mungkin pecat kita. Mana tahu? Betul. Bagi saya tu memang sangat penting lah. Memang penting. Apa kata anda? Okay, bagi saya itu adalah satu perhubungan yang baik untuk kita menghubungkan satu individu dengan individu lain. Saya memang sangat kukuh pernyataan yang dilakukan oleh Encik sebentar tadi. Saya sangat menyokong. Okey. Kesimpulannya, kita haruslah yakin dalam mengemukakan cadangan dalam sesuatu perbincangan. Dengan itu, rakan sekerja akan lebih faham dengan cadangan yang kita nyatakan dengan lebih jelas. Dengan itu, kerja kita akan lebih jalan dengan lancar dan memuaskan semua pihak. Kesimpulannya, seseorang itu perlulah mempunyai sikap yang terbuka pada hati masing-masing untuk menerima nasihat dan teguran orang lain, kerana kita manusia mempunyai
semua mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing.